Nabi kata 10 kara tanda kiamat besar saat ni. Nabi kata gapo? La taqumus sa'ah, Nabi kata. Nah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 'asharayatin. Nabi royak gapo? Tak akan berlaku kiamat selagi mana tak berlaku 10 kara hak besar-besar. Allah ni hak kecil kita royak boleh tengok berlaku dah hari ni. Hak kecil-kecil, hak halus-halus kita boleh tengok berlaku dah hari ni dia ke? Tak. Macam wabak duk berlaku di rumah kita sekarang pun kita boleh tengok hari ni. Gapo yang duk berlaku, gapo yang duk timbul. Dunia macam-macam hari ni. Tak. Dunia macam-macam. Bombing berapi, bukit berapi. Ya Allah, Masya Allah. Ribut yang begitu kuat. Marai ni tak? Marai dulu di China, di Itali, di mana tu ribut puting beliung di Amerika. Pelonge orang-orang yang bertakwa dapat berada dalam lingkungan mereka yang berjaya. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah. Itu sebagai satu permintaan kita bersama dan juga kita dapat selamat daripada penyakit wabak ini. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sebenarnya suara tu parau sikit dia akak. Nah, tapi oleh kerana kalau kaca ketinggalan pun saya rasanya kita akan tinggal lama. Tapi hari ini alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam majlis ilmi. Nah, iaitu majlis ilmi berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan adik kakak yang bersama ikuti kita boleh ambil pengertian lah yang begitu banyak sekali yang saya akan jelas. Alhamdulillah kita sambung dalam hadis yang ke-36 adik kakak hari ini berkaitan dengan hadis akhir zaman. Kerana duk tengok dalam keadaan, tengok dalam suasana keadaan semasa ni semacam mana kita telah maklumlah bahawasanya boleh kita dikatakan ini sebagai satu cubaan, satu ujian terberat sekali kepada kita, iaitu ujian terhadap iman kita di akhir zaman. Memanglah benda-benda gini, nah, kita akan bertepuh, kita akan bertemu. Nah, tapi ini sebagai satu-satunya daripada perkara-perkara yang belum Allah Ta'ala nak hantar ujian yang begitu dahsyat kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi walau bagaimanapun, adik kakak yang duduk di mana saja, saya inginlah semoga adik kakak tu dapat sabar dan juga dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana perkara yang paling besar untuk kita hari ini iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab banyak maksiat kita, dengan sebab banyak dosa kita, nah, hingga sampai Tuhan hantar wabak, Tuhan hantar nyakit-nyakit yang merebak macam ni yang hari ni belum lagi tak tahu nak jumpa jalan mana lagi. Bahkan hari ni kaitan dengan penyakit wabak, nyakit yang merebak ataupun COVID-19 ataupun virus corona ni duk tengok sekitar dalam meningkat. Hingga sampai beribu sehari meningkat daripada jumlah yang biasa. Hari ni 17,000 lebih sehari dia ke Allah. Jadi siapa yang ada kesihatan yang begitu sihat lagi, alhamdulillah, banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga kita dapat selamat daripada penyakit wabak ini. Kerana kalau mereka yang kena daripada penyakit wabak ini, memanglah benda yang kita akan temunya, yang pertamanya tidak ada siapa yang memaduli kita. Masya Allah. Kerana duk tengok melalui penyakit ni kebanyakan orang kita tu tak paduli ataupun nak masuk dekat pun tak berani, tak tegar pergi mari, takut jakit. Tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam ni kita pakat-pakat jagalah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dapat kita selamat daripada penyakit ini. Nah, kalau kita tidak berdoa semata-mata, insya-Allah. Nah, kalau kita tidak berdoa, memanglah kita akan terjerumus daripada penyakit-penyakit yang duk merebak sekarang. Sebab tu di beberapa doa yang kita boleh baca, nah, ini sebagai satu amalan yang paling penting untuk kita. Amalan yang paling penting untuk kita iaitu kita doa. Kita duduk mana saja, kita banyak doa dia akak. Kerana dengan sebab doa ni lah Tuhan akan angkatkan bala. Alhamdulillah, mak kita ni kalau tengok dalam negara, ibu kota negara, kalau tengok dalam Bangkok hari ni, Allah, Masya Allah, dahsyat tengok dia akak. Orang yang mati bertabur-tabur dah hari ni.
Jadi kita sudah sampai di satu hujung di masa dunia hari ni. Orang mati semacam mana daun kayu diguguri. Sepengah daun kayu digugur, sepengah daun kayu gugur, sepengah daun kayu luruh. Makna kata hari ni manusia yang mati semacam mana daun kayu yang luruh. Macam kalau tengok dalam Bangkok, ibu kota Bangkok kan. Allah bertabur tabatah dia kok mati. Hingga sampai tidak ada katil di hospital, tidak ada untuk tempat nak perubat lagi penyakit ini. Ini sebagai satu penyakit yang begitu dahsyat di akhir zaman. Tapi ini baru mukadimah je. Kalau kita tengok baru saja mukadimah. Tapi lepas pada ni Tuhan nak hantar gapo mari lagi. Sebab itulah Tuhan jelas dalam Quran. Walaupun hari ni masjid tutup pintu tak boleh semaya berjemaah. Walaupun hari ni masih lagi dalam perintah berkurung. Walaupun hari ni masjid tidak dapat tunai solat Jumaat. Bahkan 9 minggu, hampir 10 minggu dah kita dekat-dekat 3 bulan dah. Lari maya Jumaat. Tapi orang berjakit, orang yang merebak dengan penyakit wabak ni tidak berkurang, bahkan bertambah banyak. Tapi kita ingat walaupun situ katuk sini katuk, kita kena ingat perkara yang Tuhan sudah buka. Tuhan yang buka peluang kepada kita iaitu pintu taubat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah dia agak sebab itulah kita hari ni kita duduk mana saja kita bertaubatlah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tuhan jelas dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat. Nah, bukan kata taubat main-main dak. Jadi taubat sungguh dia kok sebab kita tengok dalam keadaan macam ni duk tengok demi sari, demi mengebok, demi sari, demi bertambah orang yang terlibat dengan penyakit wabak ini. Dan juga penyakit ini tidak kena hala dia kok kadang-kadang tengok siapa meragut habis rumah tangga, kadang-kadang merabuk habis sebuah tangga, satu buah rumah tangga tu habis licin kena dia kok. Sebab tu kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang yang sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita doa. Dan daripada kita pakai topeng macam ni kan, lain pada kita pakai topeng, lain pada kita basuh tangan, lain pada amalan-amalan kita duk lindung daripada perkara wabak ni. Perkara paling penting sekali iaitu sakut paut dengan doa kita yang Nabi ajar. Jadi hadis ni, doa ni saya baca semua. Nabi royak dalam hadis yang sahih, Nabi kata gapo? Nabi kata bagi siapa yang bacanya 3 kali di waktu pagi selepas pada waktu subuh, maka demo ni akan selamat daripada penyakit wabak, demo ni akan selamat daripada penyakit-penyakit yang mengganggu dia, dan demo ni akan selamat daripada sihir dan daripada segala penyakit. Nabi kata siapa baca 3 kali di waktu pagi, dan siapa pula yang baca doa ni 3 kali di waktu petang lepas pada mayasa, 3 kali pula kita baca, maka Allah Ta'ala akan selamat dia daripada segala wabak, segala penyakit. Hari ni nak tanya kita ada baca tak? Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Doa pendek je. Tapi kita tu galik dengan dunia, galik dengan amalan harian kita, galik dengan peniaga kita, galik dengan kita hidup atas dunia, hingga sampai kita tak ada nak berdoa. Bahkan 3 kali pagi. Nabi suruh kita baca 3 kali pagi lepas subuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Pas subuh 3 kali. Jok pada waktu subuh sampai di waktu petang, kita tak akan digangui oleh segala penyakit dan juga setan dan juga daripada sihir. Dan kita baca pula 3 kali lepas pada mayasa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita akan selamat juga daripada waktu asar hingga sampai subuh esok. Masya-Allah, ini nak ayat kata kebesaran amalan yang Nabi kepada kita, tapi kita tak nampak. Kita duk nampak benda-benda yang lain. Kita duk nampak benda-benda yang lebih pada hak Nabi ajar kita. Sebab tu kita dengar, insya-Allah kita pakat baca. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit wabak dan juga selamat daripada penyakit-penyakit yang akan
melandai kita. Hari ni alhamdulillah saya doalah semoga adik kakak, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa virus corona wa min sayyi'il asqam. InsyaAllah mudah-mudahan akan selamat kita sekali ya. Tuhan akan selamat, Tuhan akan lindung kita daripada penyakit-penyakit wabak. Alhamdulillah hari ni saya duk cadar satu hadis, iaitu berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Hadis yang ke-30 ni dia akak, ya Nabi royak. Tapi saya duk murajaah hadis ni memanglah betul sungguh. Benda yang duk berlaku sekarang lah ni, benda yang duk berlaku di masa sekarang yang kita dilandai ni, yang kita merebak dengan penyakit wabak sekarang, duk tengok hadis Nabi royak ni betul benar-benar. Nak lari tak lepas adik akak. Allahu Rabbi. Sebab itulah hadis ni, nama hadisnya Nabi kata 5 maksiat dan 5 balasannya. 5 maksiat, 5 kejahatan yang kita buat, 5 perkara yang kita melanggarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah Rasulullah, maka Allah Taala akan hantar 5 bala di atas dia. Allah, na'udzubillah. Tapi kita tengok pucuk yang saya royak sini ni memanglah betul sungguh. Benda yang Nabi sebut sini, benda yang Nabi royak sini betul sungguh-sungguh adik kakak. Nak lari tak lepas. Allah, Masya Allah. Sebab tu adik kakak yang duk ikuti. Nah, kalau kita duk dengar, kalau kita duk ikut dalam Facebook ni, haraplah kita tu pakak-pakak istighfar. Banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Kita kena kata macam tu adik kakak. Kerana kalau kita nanti masa pun tak ada dah dengan masa. Kita dah duk di hujung-hujung zaman dah sekarang. Korun yang akhir dah ni kita ni. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihimut ta'un wal awja'u allati lam takun madat fil aslam lam takun madat fi aslafihimul ladzi madaw walam yanqusu al mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama'i walaula al-bahaimu lam yumtaru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Ini hadis adik aku, hadis riwayat Ibnu Majah. Satu hadis yang Nabi jelah, satu hadis yang Nabi royak kita tahu, iaitu Nabi kata gapo sini. Nah, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, nah, berkata berhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Satu ketika tu Nabi tu paling kepada sahabat. Satu ketika Nabi paling kepada sahabat dia. Maka sahabat sekarang ni yang ada sekalinya Ibnu Umar radhiyallahu. Ibnu Umar iaitu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, duduk sekali juga dengan sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Nabi paling di hadap depan muka sahabat. Nabi kata gapo? Di sini apabila Nabi paling kepada sahabat, Nabi kata gapo dia? Nabi kata ya ma'syaral muhajirin. Ya ma'syaral muhajirin. Nah, pada satu hari itu Nabi kata, wahai kaum muhajirin. Fuak muhajirin. Gapo muhajirin dia? Muhajirin ni sahabat Nabi hak beriman dengan Nabi di Makkahul Mukarramah.
dan juga sahabat Nabi ini juga dia hijrah daripada Makkah ilal Madinah. Ani muhajirin. Nah, kita dengar musim hijrah tu lah. Jadi sahabat Nabi saat ni duk depan Nabi kata, wahai ya ma'syarul muhajirin, wahai muhajirin. Nabi kata gapo lagi? Khamsun idza batulitum bihinna. Nabi kata 5 perkara kalau kamu telah dibalakan dengannya. Nabi kata 5 perkara kalau kamu telah mengerjakannya. 5 perkara ni kalau mungkin berlaku je. Maka Nabi kata dalam hadisnya, nah, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara kalau mungkin berlaku, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Kalau mungkin berlaku 5 perkara ni, wahai kaum muhajirin, tak ada kebaikan lagi bagi kamu. Nah, maka Nabi minta pula, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Tetapi 5 perkara ni aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga gapo Nabi doawi. Nabi doa kepada sahabat, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu tidak menemui masa itu perkara-perkara itu. Nabi doa depan para sahabat pada kali itu. Nabi kata, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Allahu Rabbi. Ini 5 perkara yang paling besar. Saya duk murajaah tengok dalam kitab ni dak akak. Memanglah benda ni sungguh adik akak. Hak duk berlaku hari ni, kali dengan nyakit wabak, kali dengan kerajaan zalim, macam ni dah. Sebab 5 perkara ni berlaku di zaman kita sekarang lah adik akak. Nabi pesan pada sahabat, Nabi pesan kepada ya ma'syarul muhajirin. Nabi pesan kepada fak muhajirin. Tapi masa muhajirin tu memang Nabi doa. Nabi doa, aku berlindung, wahai sahabat aku semua, aku berlindung daripada puak kamu semua ni. Semoga kamu ni tak temu dengan penyakit-penyakit gini, kara-kara ni. 5 perkara ni yang Nabi nak sebut ni. Maka Nabi sebut hal dah 5 perkara. Gapo kata? Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihimut ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim fihimul ladzi madaw. Nabi royak 5 perkara. Nabi royak gapo sini? Tidak terzahir. Nabi kata tiada terzahir. Makna kata, nah, nampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berteruh-terusan. Nampak di kalangan fok-fok akhir zaman ni, Nabi kata. Pada masa tu, 5 perkara maksiat yang akan berlaku, Nabi kata ni, demo ni akan berlaku perkara-perkara perzinaan. Allah. Mereka akan berlaku perzinaan saat ni tu, sehingga mereka berani berteruh-terusan melakukannya. Dia berlaku zina saat ni, dia berlaku berogo saat ni, dia berlaku dengan amalan-amalan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat saat ni tu. Engok siapa dia berlaku saat ni berteruh-terusan. Orang larang pun dia tak kerti dengar, orang kata pun dia tak dengar pakah. Berteruh-terusan melakukannya. Kecuali mereka akan ditimpa penyakit ta'un. Allahu Rabbi. Kita dengar pucuk wabak ni Wuhan baru ni dah, dengan sebab makan ni. Tapi saya pergi tengok dalam hadis ni Nabi sebut, tak ada perkara yang zina yang berlaku di rumah kita. Ada tak? Benar-benar yang berlaku zina ada ke tak rumah kita? Allah benar-benar adik akak hari ni. Anak-anak kita, anak-anak orang Melayu lah. Bukan anak orang demo, anak orang Melayu yang duk berlaku. Sebab tu Nabi kata gapo saat ni? Nabi kata dalam hadis, Nabi kata lam tazharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihimul ta'un. Apa dia berlaku perkara-perkara fahishah, apabila zina saat ni berlaku berteruh-terusan, maka Nabi kata demo ni tak akan dapat muga lain, malaikat demo ni akan timpa oleh penyakit-penyakit ta'un. Gapo ta'un? Ta'un ni, ta'un ni ialah penyakit yang cepat merebak di kalangan mereka. Dah siapa dah masa kita hari ni. Nabi sebut 1400 tahun lalu. Nabi sebut ya ma'syarul muhajirin. Nabi royak kepada sahabat yang hijrah pergi sekali dengan Nabi di Madinah. Tapi benda yang saya sebut saat ni tu sudah berlaku dia depan mata kita gini. Apabila berlaku zina, walaupun pucuk baru ni kita dengar berlaku di Wuhan, berlaku berkaitan dengan makan ni, itu asbab.
Tapi pada maknawi banyak lagi. Dengan sebab merebak penyakit yang begitu kuat sangat hari ni, boleh jejah dengan hadis Nabi kata, demo ni berlaku fahisyah, berlaku zina berterus-terus, tak ada malu gapo, macam natai dah hari ni. Pegang tangan, berciung tepi batas, tepi tembok, Allah macam-macam. Tak khabar lagi kata Tuhan hatta wabak ni macam ni. Tak khabar lagi tengok. Berterus-terus buat. Allahu Rabbi. Pas mana? Dengan sebab banyak dosa, banyak maksiat yang berlaku di atas muka bumi, dengan sebab banyak dosa ni lah Tuhan hatta wabak. Macam mana hadis Nabi kata? Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fasha fihimul ta'un. Tuhan akan hatta penyakit ta'un mari. Gapo ta'un adik akak? Ta'un ialah penyakit yang berkaitan dengan merebak, penyakit wabak. Ta'un ni penyakit wabak. Pas hari ni gapo duk berlaku rumah kita? Penyakit gapo yang duk berlaku di rumah kita sekarang? Kita khabar ke tak? Gapo yang Tuhan hantar mari? Pak kita khabar tak? Sebab gapo? Katuk sejid. Lari maya Jumaat. Katuk habis hari ni. Lockdown pula. Curfew pula dah. Berapa nyakit kau tambah banyak? Sebab banyak maksiat kita di akhir zaman. Ada tok guru tak ada. Tak pandai. Ulama duk doa. Menangis siang malam. Tak ada nak tahan bala. Sebab gapo? Sebab banyak sangat maksiat di kalangan orang kita di akhir zaman hari ni. Allah. Ni Nabi royak ta'un, penyakit yang merebak di kalangan mereka, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang telah lalu. Nabi sebut juga, wa auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw. Penyakit hak timbul hari ni tak biasa berlaku dulu amawas, penyakit merebak yang berlaku di Palestin zaman Khalifah Umar. Hak ni bukan amawas. Hak ni nyakit merebak yang begitu kumel yang tak nampak tengok adik akak. Apabila kena dah tu 14 hari baru nak jumpa kumel. Allahu Rabbi. Dah kumel 14 hari dah duduk dalam tubuh. Dah masuk dalam jantung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab apa ni? Sebab banyak dosa, banyak maksiat yang kita berlaku di atas muka bumi ini. Sebab tu adik akak, hari ni kita kena khabar lah. Kalau kita duk rasa tak sedar, kalau kita duk rasa dah lambat lagi, temulah dia akak. Sebab duk tengok fitnah, duk tengok pucuk-pucuk, duk tengok alamat-alamat yang Nabi sebut semua, mungkinnya hak halus-halus, hak kecil-kecil sudah timbul berlaku dah hari ni. Tapi kita duk setara mana? Tu hadis Nabi ayat. Walam yanquzu, Nabi sebut lagi 5 perkara, khamsun, Nabi ayat sani. Walam yanquzu al-mikyala wal mizan. Dan juga Nabi sebut nyakit yang kedua ialah nyakit tiada mereka mengurangkan sukat teh dan timbangnya. Jual beli hari ni makan mata kilo. Beli ikan ke, beli buah kayu ke, beli gapo makan mata kilo habis. Macam mana? Bukan timbang kilo tak cukup dek akak. Buah hak atas tu, buah hak molek lah hak atas tu. Buah tu galik kecek sikit, jepuk hak buruk, buah lenjabi demo. Buah hak buruk dia kata Allahu Rabbi. Ni Nabi royak juga. Orang yang berlaku makan mata kilo, apabila berlaku makan mata kilo, Nabi sebut gapo? Apabila mengurangkan sukat teh dan juga timengnya, maka Tuhan akan hantar bala macam mana? Illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa jawzil sultani alaihim. Apabila orang menego makan mata kelo, apabila orang nego menipu, apabila orang yang jual beli saat ni tu tak betul dengan syarak, tak betul dengan hukum hakam agama, maka Tuhan akan hantar kepada dia, iaitu dibalakan dengan kemarau. Tuhan akan hantar bala kemarau bagi dia ke Allah. Kemarau, maksud kemarau di sini, dan Allah Ta'ala akan susah mencari rezeki. Allahu Rabbi. Betul, teling dengan hak kita duk berlaku gini. Tuhan atas marah. Makna kata pertanian kita, harta kita, tanah benda kita, tanaman kita tak tumbuh, habis licin dia. Sebab apa? Sebab benda yang berlaku hari ni
Dengan sebab kita zalim, dengan sebab kita tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Tuhan akan hantar kemari-mari dan Tuhan capak susah mencari rezeki. Tuhan hantar hari ni tengok susah adik akak cari rezeki. Allah, masya-Allah. Katuk pula, lockdown lagi, curfew lagi. Nak katuk pasal jual katuk habis, nak kerja tak semacam biasa hari ni. Susah payah habis. Dan bukan setakat tu, kalau apabila orang menego saat ni makan mata kilo, Nabi royak lagi wa syiddatil mu'nah wa jauzil sultani alaihim, dan juga Tuhan akan hantar pemimpin yang Tuhan hantar kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Tuhan hantar pemimpin yang zalim mari. Hari ni macam mana kita hidup? Pemimpin negara macam mana hari ni? Orang duduk depan macam mana hari ni? Zalim ke tak zalim? Kita fikir ambil sendiri. Saya royak pemiru. Nah, pemiru. Nah, adik kakak fikir diri. Pemimpin hari ni macam mana? Betul tak hadis Nabi jelas hari ni? Betul tak hadis Nabi sebut hari ni? Kalau betul, memang adik akak, kita kena tengoklah. Ni benda yang apabila berlaku 5 perkara hak Nabi pesan. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat muhajirin. Tapi Nabi doa, tak apa sahabat pada tu tak nak timur benda-benda gini. Dalam masa sahabat kan Nabi doa. Tapi doa ni dalam 5 nyakit Nabi doa untuk sahabat. Minta wilindung, tapi tak boleh pergi adik akak. Benda hak Nabi sebut akan timbul. Dan timbul dah ini adik akak. 2. Satu saat ni apabila berlaku zina yang berterus-terang, tu akan penyakit wabak, penyakit taun, penyakit yang merebak. Hari ni sudah timbul dah. Adik kakak tengok kes semua kita berapa kes hari ni. Kalau tengok dalam sosial, tengok dalam TikTok hari ni, Allah macam-macam. Hidup orang anak-anak Melayu duk berdacak, duk gapo Allah. Sedih tengok adik kakak. Jadi TikTok, application TikTok demo buat ni kena dah. Kena dia jalan demo dah. Demo usaha cari mari boh lagu, boh gapo usaha. Bakal duk berdacak penuh. Ini dia kau. Nauzubillah min zalik. Satu Nabi sebut dah timbul di mata kita hari ni. 2, hari ni kemarah. Panas, udara panas pelik hari ni dia kau. 2, 3, 4 hari marah ni panas pelik. Sampai saya ni parau sorang. Semua hidung dia kau. Hujan tak ada. Tapi semua hidup. Nak ayat kata udara yang begitu dahsyat hari ni. Panas yang panas begitu pelik. Ni nak ayat kata tanda-tanda fitnah akhir zaman dia. Ni Nabi ayat 2 perkara. Marah lagi. Susah cari rezeki lagi. Dan Nabi ayat apa lagi? Kezaliman daripada pemimpin. Tuhan atas pemimpin yang zalim lagi. Allahu Rabbi. Susah habis. Habis kawai dia agak susah. Lepas tu yang ketiga pula Nabi kata. Nabi kata gapo yang ketiga? Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'i walaula al-bahaim lam yumtaru. Nabi royak pula yang ketiga. Nabi kata gapo? Dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Kalaulah siapa yang menego, siapa yang ada harta yang tidak zakat, siapa yang menego siapa zakat, siapa dia tak keluar zakat dia, maka nanti temulah kepada mereka ini, iaitu kecuali ditahan untuk mereka hujan. Tuhan tak waktu turun hujan dia aku. Tapi hujan hendak turun mari sebab apa? Hujan Tuhan atas mari tak turun. Hujan tak turun sebab dia tak bayar zakat saat ni. Tapi walaula al-bahaimu lam yumtaru walam yanqudu walaula al-bahaimu lam yumtaru. Jadi Tuhan kata kalaulah zakat ada demo ni tak keluar zakat, Tuhan akan tak turun hujan. Hak Tuhan turun tu sebab ada binatang di atas muka bumi. Kalau binatang tak ada, insya-Allah, masya-Allah ada. Kalau binatang tak ada atas muka bumi, Tuhan tak buat turun hujan. Tapi dengan sebab binatang ada atas muka bumi ni, walaupun manusia tak keluar zakat, hak Nabi kata Tuhan tak akan turun hujan. Tuhan tak akan bagi rezeki. Susah cari rezeki. Tapi dengan sebab binatang ada, Tuhan paksa juga Tuhan buat turun hujan dengan sebab ada binatang. Bukan dengan sebab manusia ada akak. Sebab binatang Tuhan buat turun hujan. Allahu Rabbi. Sebab tu yang ketiga ni hak Nabi royak, jikalau tiada ada binatang, kalaulah tak ada binatang atas muka bumi ini, maka tentulah mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada binatang atas muka bumi, Tuhan tak buat turun hujan. Hujan ni rezeki dia akak. Dia tak ada hujan, habis licin, tanam mai kita mampu kerah habis. No ya atau ni 3 hak Nabi sebut.
Nabi doa kepada sahabat itu, wa'udzubika an tudrikuhunna. Nabi doa pada sahabat, aku doa untuk sahabat semua weh. Semoga kamu tak jumpa dengan penyakit-penyakit yang lima perkara, lima balasan, lima perkara yang akan turun bala ni. Nabi doa kepada sahabat. Tapi kita hari ni sudah siapa masa dia aku. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Nabi sebut lagi. Yang keempatnya Nabi kata gapo? Dan tiada mereka mungkir akan janji Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menguasai ke atasnya mereka susah. Tuhan akan menguasai ke atas mereka musuh mereka. Maka musuh itu merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Nabi royak juga, kalaulah orang saat itu mungkin janji, Tuhan royak balas ni, dia kata balas tu. Nabi royak balas ni, dia kata tak. Tuhan jelas dalam Quran, sejelas-jelasnya dalam hukum hakam agama. Dia kata tak. Dia langgar perintah Tuhan. Ayat yang keempat ni hak Nabi kata tak? Nabi kata saat ni, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Apabila dia mungkir janji, dia tak ikut perintah Tuhan, dia betul-betul tak ikut, betul-betul nak duduk sebelah, jadi sudu turut bubur. Macam mana negara Arab, kita tengok beberapa negara hari ni yang terbang dengan Israel tu. Apa dalam hadis ni Nabi royak gapo? Yang keempat Nabi kata gapo? Yang keempat, seumpamanya semacam kemampuan musuh mengambil sebahagian daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Macam mana bumi Palestin? Ulama tafsir mari juga sini. Macam mana bumi Palestin? Dengan sebab umat Islam, dengan sebab umarak Islam, dengan sebab negara Islam yang tidak betul-betul ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup nak ambil Yahudi Zionis, sanggup ambil Yahudi, ambil Zionis, ambil Yahudi laknatullah, jadi saing, jadi teman yang rapat, maka engkau siapa bumi Palestin hari ini dirapah oleh orang-orang Yahudi. Sedekah hak orang Islam tapi dirapah oleh orang-orang Yahudi. Nabi sebut dengan sebab dia mengkhianati janji-janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena Allahu Rabbi. Ini perkara yang Nabi sebut yang keempat. Yang kelima Nabi kata, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima Nabi kata, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka itu tidak melaksanakan hukum Allah, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin gapo, apabila tidak melaksanakan hukum Tuhan yang terkandung di dalam Quran, dalam hadis Nabi, dan tidak mahu menjadikan sebagai pilihan, tak tepi dulu hukum Islam, tak tepi dulu, ambil hukum dunia dulu jalan, tak sejalan hukum Islam, maka di masa itu Allah Ta'ala akan menjadikan peperangan di kalangan mereka sendiri. Balas sama sendiri dia. 5 perkara Nabi besar ni, 5 maksiat dan 5 bala akan turun sekarang juga. Hari ni kita tengok gapo yang berlaku dia. Iaitu perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin adalah berpunca daripada meninggal hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu menjalankan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Memanglah tengok sebab gapo duk tak hidup. Hidup tak dunia buat apa tak selesai. Hidup tak dunia buat apa? Sebut kata demokrasi, sebut kata percati partai, buat apa tak senang? Sebab undang-undang bukan undang-undang hak Tuhan. Dah, ni 5 perkara yang Nabi sebut ni macam ni lah. Macam mana kita tahu dia ke Allah hari ni, kau sehari kau banyak tengok tak? Kau sehari kau betul hak Nabi sebut. Macam tu, macam mana kita boleh tahulah gapo yang berlaku di atas muka bumi sekarang ni, gapo yang duk berlaku sekarang ni, kita boleh tahulah kau. Kita celak mata boleh tengok Allah macam-macam. Dunia pun sudah nyanyuk, dunia pun sudah tua sekarang. Kalau kita tengok kok, siapa Tuhan jelas dalam Quran. Tuhan jelas dalam Quran. Saya duk tengok dalam satu surah saat ni. Nah, kalau tak silap ke suratul Hasyr. Nah, duk tengok ayat Quran nak betul dengan apa ni,
berkaitan dengan alamat kiamat ni banyaklah dalam Quran. Suratul Qiyamah sendiri tu jelas. Tapi dalam surah Al-Hashr, nah, surah Hashr saat ni tu Tuhan royak jelas-jelas. Kata dunia hari ni tu tak lama dah. Dunia hari ni tak lama dah. Masa nak kiamat tak lama dah. Sebab tu kalau kita duk galik lagi dengan dunia, kita duk galik lagi tak si bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, duk galik lagi dengan benda-benda yang melalaikan kita daripada Allah, maka memanglah kita akan temu dengan benda-benda yang begitu dahsyat sekali. Tak? Saya dah tengok dalam beberapa ayat surah gapo saat ni tak ingat. Nah, pala ayat sikit ya tu ayat. Tapi nak ayat kata kiamat saat ni, nah, dekat dah. Kiamat tu dekat dah. Kalau kita benar-benar tak dengar, kita benar-benar tak taubat, maka kita nantilah kehancuran. Dan juga apabila Tuhan hantar mari benda kiamat saat ni tak. Nah, dengan sekelip mata. Pada masa tu dia sampai masa tu, tapi belum nak sampai situ tu memanglah Tuhan akan hantar. Nah, alamat-alamat kiamat kubra. Hak besar 10 perkara tu. Belum nak sampai situ tu 10 perkara tu akan hantar mari. 10 perkara tu gapo ratik? Nah, kita akan ikut satu persatu. Semacam mana Nabi jelas dalam ayat Quran, Nabi jelas dalam hadis. Hak 15 apa hak 10 perkara hak besar-besar tu. Maka belum pada sampai situ dia kita sentiasalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada Allah. Belum pada nak sampai situ kita taubat dulu. Jangan nanti apabila sampai masa tu takut Tuhan tutup pintu taubat. Tak. Macam mana kita nanti kalau ni ada akak memang kita ketemu sungguh. Sebab apabila matahari naik elok jatuh, masa tu lah matahari naik jatuh, pintu taubat sudah tutup. Dah pintu taubat sudah tutup, habislah kita. Kalau kita teriak, kita menangis, kita sesagar apa-apa, lepas tu lepas pada pintu taubat tutup saat ni tak? 10 perkara. Hak 10 perkara alamat kiamat besar saya sebut ni tak? Nak oyak gapo? Nak oyak 10 perkara hak besar saat ni, apabila berlaku 10 perkara saat ni tak? Hak ni lah. Hak besar sekali dah ajar tu Allah. Tak ada dah. Hak Nabi kata 10 perkara tanda kiamat besar saat ni. Nabi kata gapo? La taqumu sa'ah, Nabi kata. Nah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 'asharayatin. Nabi royak gapo? Tak akan berlaku kiamat selagi mana tak berlaku 10 perkara hak besar-besar. Hak Allah ni hak kecil kita royak boleh tengok berlaku dah hari ni. Hak kecil-kecil, hak halus-halus kita boleh tengok berlaku dah hari ni dia akak. Tak. Macam wabak duk berlaku di rumah kita sekarang pun kita boleh tengok hari ni. Gapo yang duk berlaku, gapo yang duk timbul. Dunia macam-macam hari ni. Tak. Dunia macam-macam. Bumi berapi, bukit berapi. Ya Allah, Masya Allah. Ribut yang begitu kuat. Marai ni tak? Marai dulu di China, di Itali, di mana tu. Ribut putih beliau di Amerika sendiri. Nah, Allah, Masya Allah. Ni benda-benda yang berlaku hari ni tu boleh kita tengok. Perkara yang Nabi telah sebut, Nabi kita ambil pengertian dia. Dah. Berlaku macam-macam hari ni. Allahu Rabbi. Sebab itulah di China tu hari ni kita tengok banyak perkara sangat di China. Hingga siapa ribut padai pasir tu tak? Tinggi 100 meter lebih tinggi. Ribut padai pasir mari. Meliputi bandar China tu Allah. Masya Allah. Ini benda-benda gini kita tengok. Kalau kita tak fikir, hari ni kita boleh tengok kan melalui kacamata, melalui Facebook, melalui apa. Hari ni kita boleh tengok benda yang berlaku di atas muka bumi. Tapi kalau kita boleh tengok dah, kita tak fikir dia kat bila kita nak mikir. Kita tengok dah Allah, dunia ni sudah sapa dah. Dunia ni tak lama dah nak kiamat. Dunia ni nak hancur tak lama dah. Sebab Tuhan tunjuk satu persatu benda-benda yang berlaku hari ni dia kat Allah. Dah. Dia kata dunia sudah nyanyuk. Sebab itulah belum nak datang 10 perkara ni, hak alamat kiamat kecil-kecil Nabi royak tu macam-macam tu. Mari. Di Itali kemarin Allah, air bukit. Tak ada musim gapo tapi air bukit tu mari Allah. Hingga sampai tekan bana-bana dalam Itali, dalam China sendiri pun air bukit pun macam tu juga. Nah, mutu kereta ni kok jadi sepengang bulu burung gitu. Kereta mutu selai air, kereta selai air. Macam mana bulu burung dia ke Allahu Rabbi. Ni nak ayat dunia yang begitu tua sangat, yang nak sapa satu matlamat yang Tuhan ayat dalam Quran.
Nah, Allahu Rabbi. Sebab itulah kita hari ni kita tak kembali kepada Allah Ta'ala bila kita nak taubat pada Allah. Nah, ni benda yang berlaku di Tuhan ni. Hak ni ramai ni di Itali ni. Di Itali ni Allah. Macam-macam dia akak air bukit lagi. Derah tak derah air tu tak. Hingga sampai kereta besi, kereta ni bukan plastik. Kereta ni besi. Dia tekan di air turun dia akak Allah, masya-Allah. Bukan setakat tu, lepas pada tu tak. Hujan manik mari besar-besar betih dia akak. Hujan turun ni Allah. Hujan manik dia akak biasa dengar tak? Hujan manik. Hujan manik ni hujan hak tu lah. Hujan hak air batu stokor turun. Pas sakbo-sakbo duk tengok turun besar lengan, besar ibu tangan lah. Hujan manik. Tapi yang berlaku di Itali kemarin dulu ni, besar-besar betih dia akak turun Allah. Hingga sampai rumah ni, perabung ni pecah habis. Kereta-kereta tu dah habis licin. Kereta ni habis licin dia akak, kereta. Berhenti tak batas, yak berderet panjang berkilo-kilo. Tak boleh bawa pergi, kena berhenti. Sebab hujan yang begitu besar. Hujan manik turun tokok batu ni. Tokok air batu, tokok batu tu baing. Turun atas kereta hingga sampai hancur lebur kereta dia akak. Ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjuk ke apa? Dunia ni haru-haru lah. Dunia ni haru-haru lah. Sebab tu kita duk balik lagi, kita banyak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allahu Rabbi, inilah kita boleh tengok kara-kara yang berlaku di atas muka bumi sebelum nak datang 10 kara yang terbesar dia akak. Allah dia mari 10 kara besar tu saat ni tak tahulah. Kalau matahari naik elok jatuh kat kuasa pun tak ada lah. Tak ada dah. Dah. Sebab tu lah duk berlaku hari ni pun macam-macam cekak dah. Tak tahulah nak lari mana dia akak. Pada satu ketika tu dah. Satu masa apabila dahsyat akhir zaman mari dah Allah. Pada masa satu ketika tu 40 kara Nabi sebut tu, kita tengok hak Nabi kata, nah, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 'asharayatin fa dzakara dajjal. Nabi sebut dajjal. Fa dzakara dukhan, keluar dukhan, mari asap. Wa dajjal. Nabi kata tak akan timbul kiamat. Nah, dan apabila berlaku 10 kara yang besar saat ni, nah, kiamat tak akan timbul, malaikat kena lalu 10 kara besar lagi. Fa dzakara dukhan, Nabi kata. Maka yang pertama tubik dukhan, tubik asap dia. Asap rupa mana Allah Taala alam. Wad dajjal, hak dajjal ni hak paling dahsyat sekali dia kok. Oh, ujian dajjal. Sebab itulah saya baca doa tadi dah. Adik kakak boleh ambil doa bersama dah. Allahumma inni. Kalau kita nak baca sendiri, doa ni Nabi ajar, Nabi pesan suruh kita baca sebelum pada kita nak waris salat. Nabi pesan suruh kita setiap kali kita semaya belum pada kita nak waris salat, Nabi suruh kita baca doa ni. Sudah baca tahiyat, sudah baca salawat dalam semaya, belum nak waris salat assalamualaikum tu, Nabi suruh baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi sebut fitnah dajjal dia. Dajjal turun atas muka bumi 40 hari je. Dajjal turun atas muka bumi 40 hari. Tapi haru-haru tak haru-haru dajjal atas muka bumi 40 hari dia akak. Hari pertama tu si hari semacam setahun dia akak. Si hari tahun kelangwan semen kap 1 pi. Masa si hari sepengah setahun. Allahu Rabbi. Rupa mana kita pejam mata. Lo ni kita sehari 24 jam. 12 jam si hari, 12 jam malam kita buat benda-benda kita. Tapi dia dajjal turun, sehari mula-mula hak dajjal duduk tu semacam dengan setahun. 365 hari masa si hari. Jam duk jalan 24 jam. Haru-haru macam mana dia agak. Kita nak sampai sehari, nak lepas hari hok dajjal duk atas muka bumi setahun tu. Si hari setahun tu kita nak duk macam mana? Ni nak ayat haru-haru yang begitu dahsyat sangat apabila Tuhan hantar dajjal mari. Sebab tu Nabi royak gapo? Nabi ajar doa ni. Sebab tu setiap orang makelah doa ni. Kalau dia ikut dalam screenshot selalu. Dia ikut dalam Facebook tu tak? Screenshot selalu dah. Cap naco adik kakak doa ni. Sebab tu adik kakak kalau tak ambil doa ni Allah, dahsyatlah. Ni kita minta mengayuhan dengan Tuhan. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan kami, a'udzubika, lindungkanlah kami min azabi jahannam, daripada azab kubur ya Allah. Daripada azab neraka jahannam.
min azabil jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada azab kubur. Kubur ni hak pertama dia akak. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Hidup atas dunia kita kena minta doa dia akak. Kena minta doa dia akak. Allah, atas dunia ni Tuhan nak uji bermacam-macam uji. Nabi royak dalam hadis khizameh. Nah, kaki ta'il lail al-muzlim. Tuhan nak uji fitnah khizameh ni. Siap waktu malam tu, waktu malam yang bersangat tergelap, Tuhan nak uji umat akhir zaman. Pagi-pagi dia beriman, petang jadi kafir. Petang-petang dia beriman, pagi esok jadi kafir. Hati orang mudah balik sangat. Ni Nabi sebut dalam hadis dia. Allah, ujian dahsyat terhadap iman. Sebab tu darjah turun mari dia ke Allah. Haru-haru. Hari mula-mula tu 40 hari dia duduk atas dunia. Hari mula-mula panjang setahun si hari dia kau. Tak ada malam. Si hari panjang setahun. Kita nak duduk macam mana? Tengok jam pukul 12 dah. Malam tapi duduk cerah lagi. Allah, dahsyatnya. Sebab tu Nabi ajar doa ni. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, hidup. Lepaskanlah kami daripada fitnah hidup, fitnah hidup dan juga fitnah mati. Dan akhir Nabi sebut wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi sebut juga akhir ni, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungkanlah kami daripada fitnah dajjal. Allah, fitnah dajjal ni sangat telah adik akak. Sebab tu dari dajjal mari ni tak tahulah kita duduk mana. Nah, sebab tu orang beriman ni, masya-Allah, kita boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman boleh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh minta lindung lagi hari ni kita ada masa. Hari ni kita duk boleh nyawa lagi. Sedangkan akhir zaman ni Nabi royak macam-macam. Tak, macam-macam haru-haru mari. Hak 10 perkara ni hak besar sekali. Hari ni dunia negara Arab subuh hijau dia kok. Tengok bumi di negeri Arab. Kalau kita tengok sebelah Lek Abha, kita tengok ke kawasan negara Arab ni, subuh hijau, telung. Padai pasir, kau tabuk tu, salji turun dia. Allahu Rabbi. Ni hak Nabi sebut dulu tak ada, lah ni sudah boleh tengok. Padai pasir kering kotak, hijau ni. Uta makan upuk. Tah padai pasir tu upuk hijau. Ni fitnah hak Nabi royak akhir zaman. Sebab itulah kita dah tengok haru-haru yang berlaku hari ni. Nah, kalau tak banyak pun macam-macam kita boleh tengok benda-benda yang berlaku. Tengok di Padang Arafah dak. Padang Arafah zaman Rasulullah itu padang kering kotak. Kering kotak tak ada pakaian. Lah ni pakaian besar-besar di Padang Arafah. Kita boleh lindung, boleh teduh di bawah pakaian. Padang Arafah. Nak ayat tu bumi Arab sudah jadi subuh. Dan sudah jadi subuh bumi Arab itu tanda alamat kiamat. Tak lama dia akak. Tak lama. Sebab itulah. Dan juga Nabi royak gapo macam-macam. Akhir zaman ni timur macam-macam. Nah, banyak perkara lagi lah. Nah, ribut ke jadi besar-besar. Nah, orang mati semacam mana daun kayu luruh. Macam-macam kita boleh tengok. Allah. Bumi Arab, padai pasir, salji. Masya Allah. Hani nak ayat kata kita ni, kalau kita tak sedar lagi. Sebab gapo? Wabak duk merebak begitu lalu sampai kita ni. Nak ayat kata banyak sangat maksiat yang kita berlaku. Tapi kita tak taubat dengan Tuhan. Kita duk rasa tak apa. Rasa pedih dengan semasa. Aku ni ada live, ada TikTok, ada Twitter, ada Facebook, ada gapo. Aku dah dengan semasa. Nah, aku dah dengan satanakan. Ingat baik dia kau. Setengah-setengah negara fatwa. Nah, application yang boleh mendedahkan orang kita tak adalah haram. Allahu Rabbi. Sebab tu adik kakak yang ada ikuti bersama. Saya inginlah nak pesan pada kita. Nah, mudah-mudahan kita dengar. Kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurang. Nah, kita boleh tahu kata dunia akhir zaman dah sekarang ni. Nah, kita tak ada pergi kat lain. Nah, yang Tuhan royak suruh kita taubat. Sebenar-benar taubat. Hari ni Tuhan buka pintu taubat seluas-luas. Kalau kita tak taubat hari ni, bila kita nak taubat dia akak? Nanti mati dulu tengok hari ni. Kalau mati melalui wabak dia akak. Mati melalui COVID hari ni macam mana? Hidup mereka Allah tak boleh mandi mayat di rumah, tak boleh kapal di rumah. Kena mandi di hospital dia kok. Tayamu pula tu bukan mandi. Tayamu bukuh dengan jabir plastar dia kok. Tayamu dia kok. Mayat 3-4 orang, 5 orang.
Set hak mani tu je. Allahu Rabbi. Set tu je mani. Mani sudah mayat situ klik. Mari tanah dia kubur pula adik akak Allah. Nak pergi tak leh mayat ni. Kena ikat dengan tali hatta tu dalam lubang. Dahsyatnya. Ini nak ayat tu fitnah. Tu hak Nabi sebut saat ni 5 perkara Nabi royak mula-mula tak silap langsung hak Nabi sebut. Tak ada silap langsung hak Nabi royak hak mula-mula saat ni. Dah, Nabi kata lam tazhari. Nah, Nabi kata apa? Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linuna biha illa fashafihimul ta'un. Fashafihimul ta'un tu hatta nyakit wabak. Tiada terzahir, tiada ternampak penzina pada suatu kaum sehingga mereka berani berteruh terang melakukannya. Berlaku zina ni barang tamada kila ya panggil. Nak pergi tangan dengan anak dara orang, nak bergenang dengan anak dara orang, nak pergi tidur dalam bilik dengan anak dara orang. Wasa biasa je. Jadi barang mai je. Budak Tino lah ni pun jadi tak ada harga. Wak tak ada harga. Ingat mek mung. Mung harga mahal mek mung ingat tak. Muduk galik, muduk berlaku benda-benda maksiat tu, mu ingat kata mu tak ada harga mahal. Harga mahal. Seorang manusia, nyawa seorang saat itu sama dengan 100 ekor unta harga manusia. Sebab tu, set-set puas, set-set tinoi. Saya nak oyak sikit orang-orang perempuan tu. Jaga maruah diri kita. Jaga harga diri kita. Jangan we orang jatuh, jangan we orang lelaki-lelaki tu make kita peri dia akak. Duk buka maruah dalam TikTok lagi apa. Sebab itulah hari ni bukti lah. Kalau duk decok lagi dalam TikTok bukti. Khabar TikTok hatta balon mari besar ni. Khabar kata. Dah berapa tahun dah kita duk dalam penyakit wabak? Berapa tahun dah? COVID-19. COVID-19. 20, 21. Nak masuk 22. Tak habis lagi. Hari ni kau duk tambah banyak pula. Belah. 17,000 hari ni sehari. Tambah. Mati beratus adik akak sehari-sehari. Allahu Rabbi. Khabar tak kita? Gapo yang Tuhan hantar mari? Tak khabar, tak khabar, tak khabar. Sebab banyak maksiat. Tak pandai tok guru sebuah pondok. Tok guru bangun siang malam berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akaklah penyakit wabak ini ya Allah. Ya Allah. Lindungkanlah penyakit wabak ini ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Tak pandai. Orang hendak munajat dengan Tuhan. Orang hendak minta doa dengan Tuhan. Tak pandai. Tuhan nak sekat bala tu tak pandai sebab banyak sangat maksiat yang berlaku tamu muka bumi. Dan sebab tu tak habis-habis. Katuk masjid takut berjakit. Kau tambah banyak juga. Lari mayat Jumaat tak Jumaat. Kau tambah banyak juga. Ini makna kata temu dah lah ni. Sebab tu saya serulah adik kakak. Hak mana hodok main macam-macam dalam TikTok tu. TikTok hak banyak sekali adik kakak Allah. Lepas tu TikTok you rekam dengan Facebook pula hari ni. You turun dalam TikTok tak cukup lagi. You turun dalam Facebook pula. Macam-macam. Nak tunjuk gapo sangat. Nak tunjuk gapo sangat. Allah, kalau kita beli wah diriye, wah diriye tu kalau hak buruk orang tak beli, harga tak laku. Wah diriye kita dak beli hari ni kalau khotong makan tupa, orang tak beli dah we free ke tak say. Wah diriye. Tak wah dia. Khotong makan di tupa ke tak orang tak say. We free tak say. Maruah seorang manusia supaya tu juga. Oh budak perempuan kalau khotong piano we peri tak sih. Tengok caklat ke. Look caklat kita duk makan. Hak buku dengan hak buka dah pergi kedai. Kita ambil hak buku kan ambil hak buka dah. Banding situ dek akak. Kalau buka dah semua hurung dah. Semua hurung. Kalau tak buka semua tak hurung. Tengok dek akak. Ni kita boleh. Sebab tu lah. Dengan sebab banyak dosa kita atas muka bumi. Banyak sangat dosa yang kita berlaku hari ni. Tak boleh nak mempertahankan bala yang Tuhan hantar mari. Dengan sebab banyak dosa. Sebab itulah kita orang yang ada lagi, ada kesedaran lagi. Kita ni sebagai manusia yang ada kesedaran. Ngaku kata kita ni ada dosa, ngaku kata kita ni ada salah. Kita taubat dengan Tuhan. Allahu Rabbi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa kepada Aisyah. Nabi royak, wahai Aisyah, aku doa kepadamu semoga Allah Ta'ala hapus segala dosa-dosamu yang mu berlaku dengan sengaja, mu berlaku dengan tak sengaja. Aku doa pada Tuhan ya, wahai Aisyah. Aku doa dengan Tuhan wahai Aisyah. Semoga Allah Ta'ala hapus segala dosamu wahai Aisyah. Dosa hak mu buat dengan sengaja, mu buat tak sengaja, dosa hak tenggelam dengan tak sengaja. Aku doa. Siti Aisyah kata gapo ya Rasulullah, aku suka, Aisyah suka saat ni dengan siapa nak tubah.
Kau boleh tubai, aku tubai, wahai Rasulullah. Siti Aisyah kata. Mujur. Apa mujur kita lalu, wahai Aisyah? Siti Aisyah tahu kan, kata doa apabila Nabi royak, doa apabila Nabi sebut doa ni, memang doa Nabi ni dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Aisyah mujurnya tanpa belopak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahu tak? Nabi doa kepada kita siang malam. Nabi doa kepada umat akhir zaman. So tu Siti Aisyah. Siti Aisyah. Tapi kita umat akhir zaman, Nabi doa siang malam. Ummati Nabi doa. Ya Allah, selamat umatku, ya Allah, selamat umatku. Kita ni Nabi doa siang malam. Siti Aisyah satu ketika Nabi doa. Kita Nabi doa siang malam. Selamat umatku. Ya Allah, selamat umatku. Ummati, umatku ni, ya Allah, selamat mereka, ya Allah. Nabi doa siang malam. Mana habuai kita? Salawat kata Nabi ke tak lagi kita ni? Salawat ke tak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak, baca tak salawat kita? Kan nanti boleh makluk saja nak salawat Allah. Tengok Nabi kasih sayang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada umat dia. Allahu Rabbi. Sebab tu kita nak ayat kata ni hari ni kita kalau tak sedar, kalau tak khabar, tak tahulah adik akak. Saya tak tahu nak ayat macam mana lah kalau kita tak sedar, tak khabar lagi. Tapi nak ayat benda-benda akhir zaman ni, apabila sampai di satu masa adik akak dia tu hantar mari benda macam ni, Allah, habislah. Tak. Sebab tu dalam ayat Quran banyaklah kita tengok dalam surah-surah Tuhan ayat berkaitan dengan apabila langit lah. Idza sama'u fatarat, tengok Tuhan ayat apabila langit terbelah. Ya akan berlaku benda gini dia akak. Apabila langit terbelah ni, Tuhan sebut lah. Wa idzal kawakibu tatharat. Dan apabila bintang-bintang gugur bertabur-tabur. Nah, apabila sampai masa tu dia akak memang ia akan berlaku benda-benda gini. Banyak ayat-ayat Quran Tuhan royak. Nah, Tuhan royak macam-macam. Royak atau akhir zaman ni. Nah, sudah tak lama dah lah. Kalau kita tengok kat masa sekarang, tak lama dah. Allahu Rabbi. Nah, sebab itulah kita hari ni. Nah, saya tengok dalam surah Insyiqaq tadi. Nah, surah Insyiqaq tu ayat apa? Izas sama'u syaqqat. Ya, tu ayat. Izas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Tu ayat. Apabila langit terbelah. Nak berlaku kiamat adik akak, langit terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhanmu dan sudah semesti ia patuh. Tengok Tuhan royak. Mari macam-macam adik akak ayat-ayat ni royak. Langit terbelah nak royak kata akhir zaman, kiamat ni. Nah, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Tuhan sebut dalam surah kiamat. Tak macam-macam. Kalau kita baca ayat tak, Allah, kita dapat serah dia akak. Benda yang Tuhan royak. Nah, benda yang Tuhan royak, benda yang Tuhan wi penjelasan nak ayat apa? Nak wi kita sedar. Nak wi kita khabar. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Nah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Tuhan bersumpah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Pada hari tu dia akak. Nah, malaikat yang meniup serka kala dan dekat tak? Tarik habis nyawa manusia yang berada di atas muka bumi. Semua manusia yang ada di atas muka bumi, malaikat tarik nyawa habis. Lebih 10 yang tak tarik nyawa. Maka malaikat pun royak pada, ya Allah, kami sudah tarik belakang dah nyawa. Siapa lagi yang tak tarik nyawa? Malaikat yang tarik nyawa. Maka Israel pun royak, ya Allah, yang aku tak tarik nyawa lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 10 malaikat tu, ya Allah. Pergi tarik nyawa mereka pun habis. Ini dia berlaku kiamat dia kau. Maka malaikat pun pergi tarik nyawa. Malaikat mati juga dia kau. Malaikat mati juga. Apabila kiamat ni, apabila malaikat pergi tarik nyawa, malaikat Israel pergi tarik nyawa, malaikat Jibril semua pergi munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa lagi yang tak kamu tarik nyawa? Tuhan tanya.
Maka malaikat Israel kata, aku seorang dah ada ya Allah. Maka Allah kata, tarik nyawa Tubik juga. Malaikat Israel pun mati juga dia kat kiamat. Maka malaikat Israel pun tarik nyawa dia sendiri. Tubik Allah sakitnya, tarik nyawa, sakitnya nak mati ni, sakit nak mati. Allah. Sakitnya nak mati. Kalau aku tahu sakit gini, aku cabut nyawa orang beriman. Kau pada ni lagi. Allahu Rabbi, tarik nyawa dia mati dia. Sakit dia kok. Sebab itulah Nabi sendiri pun ngeluh. Peluh mengecik dia kok Nabi. Siapa Nabi? Malaikat tarik nyawa Nabi. Israel tarik nyawa Nabi dah. Halah sikit. Tarik nyawa kau pada siapa atas dunia. Tapi Nabi mengeluh dia kok sakit. Allah, siapa malaikat menangis tarik nyawa Nabi. Oh ya, tarik nyawa ni bukan benda biasa. Sebab itulah dalam doa saat ni, ingat tak saya baca saat ni? Doa saya baca saat ni tak? Hak Nabi suruh baca sebelum pada kita wisalah saat ni, iaitu wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta itu lindung kita daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Kerana dua fitnah ni besar-besar saja dia. Allahu Rabbi, sebab itulah kita kalau ada kesedaran lah, kalau kita ada wasa khabar lagi kita ni tak, wasa khabar lagi, wasa ada kesedaran lagi, kita ampunlah, minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ampun banyak dengan Tuhan. Tak, Tuhan sentiasa terima taubat kita. Nah, walau kita duduk kat rupa mana pun sekarang lah ni, ada keadaan mana kita sekarang lah ni, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat banyak dengan Tuhan dia ke Allah. Kalau kita tak minta, bila lagi kita nak minta dia ke? Nah, dengan sebab tu kita ampun banyak. Banyak kita istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Tuhan hapus dosa kita. Dia Tuhan hapus dosa kita memanglah. Kara-kara yang kita nak berjumpa dengan Tuhan pun dia tak payah dia ke. Nah, dan kita Allah Taala panggil kita kelik pun tak ada dosa di atas kita kok memanglah. Sedangkan Tuhan kata fa innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia ada dosa, fa inna lahu jahannam. Tuhan kata sesungguhnya dia dalam kawah neraka. Allahu Rabbi. Siapa yang meninggal dunia, siapa yang mati kali dia tak ada dosa, fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka saat itu tidak ada hari yang hidup dan tidak ada hari yang mati. Tak ada hari yang mati dan tak hidup, tak mati dah dalam tu. La yamutu fiha wa la yahya. Dalam tu saat ini tak mati dah dan juga tak hidup dah. Kekal dia kok. Allahu Rabbi, neraka Allah Subhanahu Wa Taala setara mana. Sebab tu kita hari ni saja astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Taubat banyak dengan Tuhan. Istighfar dosa kecil kita luruh habis. Istighfar dosa kecil kita luruh habis. Aismaya kita ambil luruh habis dosa kita. Kita pergi tangan dengan tok laki kita luruh habis dosa kita. Amalan mudah-mudah nak luruh dosa. Sebab tu kita apabila kita ada pakat sikit, ada thumbnail sikit, kita hanalai pula. Allahu Rabbi. Sebab itulah. Nah, hari ni saya rasa cukup lah. Nah, kerana suara pun parau sikit. Nah, suara serap kerana Ezus Sumak dia akak. Awak udara panas sangat ni tak. Tak ada demam ke apa tapi Ezus Sumak. Udara panas sangat. Nah, tubik luar panas. Masuk dalam bilik air condition. Tukar habis udara dia akak. Allahu Rabbi. Sebab tu lah saya serulah adik akak yang ada ikut tim bersama. Nah, kita